Okey, hari ini kita teruskan dengan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Maksudnya kita melihatlah sejauh mana keupayaan elektrod piawai itu tersebutlah. Kan? Jadi kita tahu bila mana sesuatu unsur tu dia melepaskan elektron. Bila mana dia melepaskan elektron, maksudnya dia mengalami pengoksidaan. Tapi satu unsur tu dia kalau dia menerima elektron, maksudnya dia mengalami penurunan. Jadi kita sambung sahaja yang lepas. Dan mesti mana kita lihat, okey, jadual 1.6 menunjukkan sebahagian daripada siri keupayaan elektrod piawai bagi sel setengah yang disusun dalam tertib meningkat nilai keupayaan elektrod piawai daripada yang paling negatif hingga yang paling positif. Okey, keupayaan elektrod piawai juga dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai. Semua persamaan sel setengah ditulis sebagai penurunan. Okey, nilai elektrod piawai ialah ukuran kecenderungan suatu bahan sama ada menerima atau membebaskan elektron. Okey, mana ejen pengoksidaan sekiranya dia ejen pengoksidaan ni dia maksud dia ni sendiri mengalami penurunan lah. Kan? Jadi tambah dengan elektron. Okey, dia mengalami ejen pengoksidaan ni, okey, maksud dia tu mengalami penurunan. Dia menerima elektron dan dia akan apa? Kamu tengok tu. Okey, menjadi ejen penurunan. Jadi kita dapat tengok sini lah, mana bermula dengan lithium. Lithium kan, lithium mana dia menerima elektron, dia akan jadi lithium. Okey, ni pepejal. Dan keupayaan dia adalah negatif 3.04. Kan. Kemudian kalium kan, dia menerima elektron dan membentuk kalium, membentuk pepejal, dan dia punya keupayaan adalah 2.92. Dan ini adalah turutan lah kan, daripada kekuatan sebagai pengoksidaan, ejen pengoksidaan yang makin meningkat. Makin turun ni makin meningkat. Okey, jadi kamu tengoklah dia punya susunan ni, yang mana kita dapat tengok bahawa semakin ke bawah ni, daripada lithium, kalium, kalsium turun ke bawah ni, semakin ke bawah semakin dia lebih kuat menjadi ejen pengoksidaan. Maksudnya ke bawah ni dia sendiri tu mengalami penurunan. Maksudnya dia makin ke bawah makin mudah menerima elektron. Jadi yang berada di atas ni makin mudah dia melepaskan elektron. Jadi kamu tengok, okey, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Okey, ejen penurunan ni maksudnya dia tu sendiri mengalami pengoksidaan. Dia tu sendiri makin mudah memberikan elektron di atas ni. Yang makin turun ke bawah, makin dia mudah menerima elektron. Jadi berdasarkan jadual 1.6, okey, perbandingan nilai keupayaan elektrod piawai digunakan untuk menentukan sama ada argentum atau magnesium merupakan ejen pengoksidaan atau ejen penurunan. Jadi kamu tengok yang atas ni, ini magnesium. Ini magnesium. Yang bawah tu argentum. Jadi argentum ni pula nilai elektrod piawai dia positif. Nilai elektrod piawai dia positif, manakala yang atas ni negatif. Magnesium ni pula berada di negatif. Jadi macam mana kita nak tengok, nak memahaminya? Okey, semakin elektrod piawai tu makin positif, maksudnya dia lagi mudah menerima elektron. Dia itu sendiri lebih mudah menerima elektron. Maksudnya ke bawah ni dia kebanyakannya mengalami penurunan. Sebab tu ada ejen pengoksidaan. Ejen dia yang menyebabkan
berlakunya penurunan tu, pengoksidaan tu. Jadi dia tu sendirilah, dia ni sendiri mudah menerima elektron. Okey, kamu tengok ni ya. Ion agentum berada di sebelah kiri, ialah ejen pengoksidaan lebih kuat. Jadi ion agentum ni dia mudah menerima elektron dan mengalami penurunan. Dia tu sendiri mudah, dia tu sendiri mengalami penurunan. Sebaliknya atom argentum berada di sebelah kanan, sukar melepaskan elektron. Okey. Sebaliknya atom atom yang ni sukar dia nak melepaskan elektron. Kalau ion ni dia mudah menerima ion dia tu mudah, tapi semakin dia ke bawah dia sukar untuk melepaskan elektron. Okey, untuk magnesium. Magnesium pula kamu tengok tu, nilai Mg magnesium dia lebih negatif. Maksudnya kamu tengok ni dia negatif. Kamu tengok atas ni dia negatif. Ni negatif, elektron piawai dia negatif. Jadi apa dimaksudkan elektron piawai negatif ni? Atom magnesium berada di sebelah kanan. Dia berada di sebelah kanan. Ini kamu tengok ni kanan sini. Jadi apa maksud dia? Ialah ejen penurunan yang lebih kuat. Jadi dia itu sendiri mengalami pengoksidaan. Maksud dia melepaskan elektron. Okey, atom magnesium lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Sebaliknya, ion magnesium ni pula sebelah kiri ni sukar menerima elektron. Jadi di sini kita cerita pasal keadaan yang mana ini iaitu ini kita dapat tengok bahawa atom magnesium kalau macam ini yang sebelah sini dia mudah untuk melepaskan elektron. Dia ni mudah melepaskan elektron. Lithium ni dia mudah melepaskan elektron. Sama dengan kalium, kalsium, magnesium dia mudah menerima elektron, melepaskan elektron. Yang sebelah ni kita tengok mana dia berada di sebelah kanan. Okey, sebaliknya ion magnesium itu Mg2 tu di sebelah kiri sukar menerima elektron. Jadi ionnya pula lain lah. Lain pula cerita kalau ion dia. Tapi kalau atom magnesium itu sendiri dia mudah melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Tapi ionnya pula yang berada di sebelah kiri ni dia sukar terima elektron. Jadi kamu dapat tengoklah bahawa kebanyakan yang positif ni, yang bersifat positif ni, tahatan ni, dia ni memang mudah melepaskan elektron. Dia punya atom dia tu kan, dia punya atom dia tu mudah melepaskan elektron kan. Jadi kita dapat tengok sini bahawa susunan-susunan ni at least kamu kena ingatlah elektrod piawai ni untuk memudahkan kamu memahami bab-bab yang akan datang. Okey, secara ringkasnya dapat disimpulkan, apa kita dapat simpulkan, nilai elektrod piawai dapat digunakan untuk menentukan bahan yang akan mengalami tindak balas pengoksidaan atau penurunan serta kekuatan sebagai ejen pengoksidaan atau ejen penurunan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1/16. Jadi contohnya nanti kita akan tengok bagaimana mereka membuat sel kimia maksudnya mereka membuat bateri contohnya kan, sebagai aplikasi. Kepada pengetahuan ni kamu nak tahu apa gunanya kita belajar benda ni kan. Jadi contoh kalau kita nak buat bateri contoh kita, sebab apa? Bila mana elektron ni mengalir akan menghasilkan arus elektrik. Dapatlah diukur volt dia berapa semua. Jadi itu yang akan menghidupkan lampu yang kita nak guna. Kamu nak masukkan bateri dekat game kamu tu ke kan, dekat kamu punya phone kan. Kita guna hari-hari sebenarnya kan. Tapi kita sebenarnya itu berdasarkan daripada pengetahuan macam mana mereka boleh membina bateri lithium kan. Jadi apa pasangan-pasangan kepada lithium ni? Macam mana kita nak buat sesuatu bahan-bahan ni yang kita tahu ni
untuk menghasilkan bateri contohnya. Okey, jadi banyaklah aplikasinya, nanti kita akan tengok. Okey. Apa tujuannya kita nak tahu benda ni? Elektrod ni, keupayaan elektrod ni. Okey, jadi molekul atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektrod yang lebih positif. Dia positif atau kurang negatif. Maksudnya dia lebih cenderung menerima elektron. Jadi dia lebih positif ni maksudnya dia cenderung menerima elektron. Lebih mudah mengalami tindak balas penurunan. Jadi lebih mudah mengalami. Kamu tengok pada jadual sebelah ni. Okey, ni negatif. Kita tengok yang positif yang ni. Jadi yang ni, yang sebelah ni bawah ni, dia lebih mudah menerima elektron. Dan dia lebih mudah mengalami tindak balas penurunan. Dia itu sendiri mengalami penurunan. Dan merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Di mana ion tu sendiri, ion negatif tu, ion argentum ni contohnya, dia lebih positif. Maksudnya apa? Dia lebih mudah menerima elektron. Itu maksud dia. Okey, jadi atom atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektrod yang lebih negatif atau kurang positif. Maksudnya dia itu sendiri. Dia ni sendiri. Ni kan lebih mudah membebaskan elektron. Jadi dia akan bebaskan elektron. Macam lithium tadi kan, dia akan lebih cenderung membebaskan elektron. Okey. Dan lebih mudah mengalami tindak balas pengoksidaan. Dia lebih mudah mengalami pengoksidaan. Dan disebabkan dia tu mudah mengalami pengoksidaan, maka dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, merujuk pada nilai keupayaan elektron piawai pada rajah jadual 1.6, bagaimanakah anda mengenal pasti ejen pengoksidaan dan ejen penurunan? Dalam gambar foto 1.4. Jadi kamu tengok gambar foto ni. Okey, dawai kuprum dalam larutan argentum nitrate. Jadi dia letakkan dawai kuprum, dia sangkut pada batang aiskrim ni, dan ni yang biru tu adalah larutan argentum nitrat. Jadi apa yang berlaku? Jadi kamu tengoklah sini. Kuprum ni berada di mana? Kuprum ni berada di mana? Di sini. Okey, di sini. Maksudnya, dan dia bersifat positif. Maksudnya dia lebih mudah memberi elektron. Dia lebih mudah melepaskan elektron, kuprum tu sendiri. Dan dia dilarutkan dalam, dia diletakkan dalam argentum nitrat. Jadi argentum nitrat tu kita tahu dia berada dalam keadaan ion ni. Dia berada dalam keadaan ion, dan ion ni dia lebih mudah menerima elektron. Jadi apa jadi? Jadi argentum tu akan disesarkan oleh kuprum. Dia akan disesarkan. Jadi apa kita tengok apa jadi? Okey, nilai keupayaan elektrod piawai disusun daripada yang paling negatif hingga ke paling positif. Jadi kamu tengok ni, kuprum dia akan melepaskan elektron, okey. Dan dia akan jadi kamu tengok ni, okey, ini kuprum 2 plus tambah dengan elektron dia jadi kuprum. Jadi dia punya elektrod dia positif 0.34. Manakala argentum 2 tambah elektron ni, argentum plus tambah dengan elektron, dia jadi argentum, dan dia ada punya ni adalah positif 0.8. Okey, nilai elektrod piawai kuprum lebih negatif atau kurang positif daripada argentum. Okey, kuprum ialah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding argentum. Sebab apa kamu tengok tu? Okey, nilai dia lebih negatif. Dia lebih negatif atau kurang positif daripada argentum. Tapi okey, kuprum ialah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding argentum. Di mana kamu tahu tu? Daripada sini. Daripada sini. Kamu tengok ni. Kuprum berada di sini. Jadi dia punya ni sifat dia positif 0.3.
positif 0.3. Dan dia berada di atas lah. Dia berada di atas. Kamu jangan tengok nilai, kamu tengok susunan. Dan kamu tengok ni 0.34, ini 0.8. Jadi 8 kan lagi besar. Maksud dia lebih elektropositif ke? Jadi sebab tu kamu kena tengok dia punya susunan. Dia punya susunan dia. Dia susun daripada negatif jadi positif. Tapi kita tak tengok nilai dia ni. Kita tengok kedudukan dia. Kedudukan dia dalam susunan ni. Kan? Kedudukan dalam susunan ni kita dapat tengok bahawa dia ni lebih elektropositif. Okey, jadi dia lebih elektrod positif, dia lebih berbanding argentum. Okey, nilai kuprum ejen penurunan yang lebih kuat berbanding argentum. Oleh itu, atom kuprum cenderung membebaskan elektron. Dia tu sendiri cenderung bebaskan elektron untuk membentuk ion kuprum. Okey, nilai kuprum mengalami tidak balas pengoksidaan. Sebab apa? Sebab dia membebaskan elektron. Jadi macam mana pula yang jadi pada argentum? Okey, kamu tengok situ pula apa jadi pada argentum. Argentum ni pula dia lebih positif. Dia lebih positif. Ya, elektrod PY daripada ion ion kuprum. Okey, ion argentum dia lebih positif daripada elektrod ion kuprum. Okey. Ion argentum ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ion argentum berbanding ion kuprum. Oleh itu, ion argentum ni dia cenderung menerima. Jadi dia ejen kamu jangan terbalik. Ejen ni maksudnya dia tu sendiri mengalami penurunan. Kalau kita terkeliru dengan ayat ejen, dia tu sendiri kan mengalami penurunan. Jadi oleh itu ion argentum ni dia akan menerima elektron bagi membentuk ion argentum. Jadi ion argentum ni mengalami tindak balas penurunan. Jadi apa dia buat? Kuprum ni dia menyesarkan argentum lah. Sebab apa? Sebab kuprum ni dia yang bagi elektron kepada ion argentum. Ion argentum ni pula sebenarnya pada masa tersebut adalah cecair. Dia berada dalam dia adalah argentum nitrat. Dia berada dalam keadaan cecair ni. Kemudian apa dia buat? Kuprum ni dia bagi elektron kepada argentum. Bila mana dia bagi kupron elektron kepada argentum ni dia akan membentuk pepejal lah. Kan? Padahal bermula dia adalah aqueous. Aqueous ni dia berbentuk cecair dan dia tu sendiri adalah ion. Tapi bila mana diberi elektron pada dia, kan, dia membentuk pepejal. Jadi istilahnya kita panggil sini dia telah disesarkan. Kuprum menyesarkan argentum. Ion argentum daripada larutan argentum nitrat. Okey, kerana kuprum adalah ejen penurunan. Dia tu sendiri mengalami pengoksidaan. Dia melepaskan elektron lebih kuat berbanding argentum. Okey, persamaan tidak balas kuprum tambah dengan argentum nitrat. Jadi kamu ambil ni cantumkan dengan yang ni. Tu jadi kuprum NO3. Okey. Jadi kamu kena tengok balik lah. Kuprum ni 2+ kan. Jadi dia akan turun pergi ke nitrat dia macam tu. Okey. Jadi argentum ni pula tambah Ag. Okey, kenapa dia Ag? Kenapa dia bukan ion? Dia telah disesarkan membentuk pepejal. Okey, dia dah disesarkan membentuk pepejal, maka kamu bolehlah tulis macam ni, Ag macam tu sahaja. Okey, jadi tak cukup dengan itu, kamu kena apa? Kamu kena seimbangkan jadual persamaan tidak balas ni. Kan? Jadi seperti mana yang bab-bab lepas lah, sila ingat balik lah macam mana nak menyeimbangkan persamaan ini. Okey, kita pergi pula kepada kes yang mana sekiranya yang kita gantung kat sini ni, sekiranya dia berada di tempat mana tau. Kalau kamu tengok sini, okey, kuprum ni
kuprum yang kita gantung ni, dan dia direndamkan dalam magnesium nitrat. Bolehkah kuprum ni menyesarkan magnesium? Jadi itulah pentingnya kamu ada jadual ni. Kamu tengok di manakah kedudukan kuprum. Sini kedudukan kuprum. Manakala mana pula kedudukan magnesium, berada di atas magnesium. Ni, ion magnesium berada di atas. Jadi siapa yang nak kena menderma elektron? Kalau ikutkan di sini, kalau kita nak sesarkan magnesium ni, kan, kuprum ni lah yang kena derma elektron. Kuprum ni kena derma elektron bagi pada magnesium. Barulah magnesium tu dapat disesarkan daripada ion menjadi atom magnesium. Tapi bolehkah ia berlaku? Dia tidak boleh berlaku. Sebab apa? Kedudukan kuprum ni berada di bawah, berada di sini. Jadi dalam keadaan berada di sini, dia tidak, macam mana dia nak beri kepada magnesium, dia tak boleh beri elektron. Sebab apa? Sebab dia berada kedudukan yang mana dia lebih ejen pengoksidaan. Maksudnya dia tu sendiri yang akan menerima elektron daripada magnesium. Okey, kita tengok apa yang ditulis. Okey, nilai keupayaan elektrod piawai disusun daripada yang paling negatif hingga paling positif. Jadi daripada yang cenderung memberi elektron kepada yang kurang menerima elektron. Jadi kamu tengok sendirilah. Magnesium tu pula dia negatif. Kalau negatif sini, memang dia ni memang cenderung untuk menerima elektron. Kalau yang sini pula positif, dia cenderung menerima elektron. Ini menderma, yang atas ni menderma, negatif ni dia menderma. Manakala yang ni positif ni pula dia cenderung menerima. Jadi nilai elektrod kuprum lebih positif. Jadi dia lebih positif daripada magnesium. Kuprum adalah ejen penurunan yang lebih lemah berbanding dengan magnesium. Jadi dia lebih lemah, kan? Oleh itu atom kuprum sukar untuk membebaskan elektron bagi membentuk ion kuprum. Sebab apa? Sebab dia, kalau kita tengok dalam jadual tadi, kamu tengok tadi, kuprum ni berada di bawah, kan? Magnesium berada di atas. Yang atas tu dia lebih cenderung untuk menderma. Okey, tapi dalam kes yang ni, apa yang kita mahu? Kita mahu kuprum ni derma pada ion magnesium nitrat yang berada dalam keadaan aqueous, yang berada dalam keadaan cecair. Tapi bolehkah ia berlaku? Dia tak boleh berlaku. Okey, oleh itu atom kuprum sukar untuk membebaskan elektron bagi membentuk ion kuprum 2. Okey, kuprum tidak mengalami pengoksidaan. Jadi dia tak alami pengoksidaan lah. Okey, kita tengok pula nilai elektrod piawai. Elektrod untuk ion magnesium, yang mana dia lebih negatif berbanding ion kuprum. Jadi ion magnesium ialah ejen pengoksidaan yang lebih lemah berbanding ion kuprum. Jadi dia itu sendiri, kalau ejen pengoksidaan ni dia mengalami penurunan. Dia menerima elektron. Okey, sebab penurunan ni maksud menerima elektron. Tapi dalam keadaan kes ini dia lebih lemah. Dia ejen pengoksidaan yang lebih lemah berbanding kuprum. Oleh itu magnesium sukar untuk terima elektron. Sebab apa? Dia dari segi ejen pengoksidaan dia lebih lemah berbanding kuprum. Okey, oleh itu magnesium sukar untuk terima elektron dan membentuk atom magnesium. Jadi kita tak bolehlah nak sesarkan magnesium. Ion magnesium tidak mengalami penurunan. Okey, kuprum tidak dapat menyesarkan magnesium. Itu tujuan kita, untuk kita tahu jadual tadi. Kita nak tahu bolehkah sesuatu ion tu kita nak sesarkan dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tak follow jadual tu, kita tak tahu unsur mana yang boleh kita sesarkan. Nak guna unsur mana. Itu semua menggunakan pengetahuan jadual yang tadi. Okey. Kuprum tidak dapat menyelesaikan magnesium daripada larutan.
magnesium nitrat. Kerana kuprum adalah ejen penurunan, lebih lemah berbanding magnesium. Okey, tindak balas penyesaran tidak berlaku.